Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma وعملا وهدى وتقا وصلاحا في الدين يا أكرم الأكرمين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada petang ini, petang yang mulia, petang yang barakah, insya-Allah kita dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pilih kita, boleh kita mari khija buat satu benda yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, iaitu kita mari muzakarah ilmu. Maka ilmu ni satu benda, satu perkara yang kita orang beriman ni mesti kena menutup. Lebih-lebih lagi ilmu agama. Maka ilmu agama ni tu dia tutup Tuhan ataupun tutup agama di atas setiap orang yang Islam yang mukallaf ni, sama ada lelaki baik atau perempuan, itu ialah fardu ain. Tu dia fardu ain, wajib di atas setiap orang. Tu dia. Maka tak memadai dan tidak sah amalan ibadat dengan kita buat dengan tak tahu. Lebih-lebih lagi saudara-saudari muslimin muslimat, satu hadis, satu benda yang berlaku, yang apabila kita tahu ni, amat takut sekali lah. Itu dia. Maka sebelum daripada kita nak baca kitab kita pada hari ini, sebagai hari yang pertama yang kita akan baca kitab ini, insya-Allah, maka di sini saya ambil peluang sikit sebanyak lebih kurang 5 ataupun 10 minit. Maka walaupun boleh jadi para baba yang mari di sini belum daripada saya ni, sama ada baba Suh baik, baba Karim, dan orang-orang yang lain lagi tu pernah sapa dah, pernah kecek dah tetahan ni. Tapi sebagai peringatan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, iaitu Nabi naik ke langit, jadi malam Isra wal Mi'raj. Maka Nabi pindah daripada Masjid Al-Haram di Mekah Al-Mukarramah, dengan sekali dengan Jibril, iaitu tunai perintah Tuhan. Maka pergi kepada Baitul Maqdis di Palestin. Kemudian berlaku benda yang berlaku, kemudian Nabi naik ke langit sampai kepada Sidratil Muntaha. Maka dengan perjalanan Nabi pada kali ini Nabi boleh kelih benda yang boleh kelih, sama ada belah dalik baik pun baik, ataupun sebelah dalik benda yang panggil tak baik pun baik. Nabi kelih kedua-dua, iaitu Nabi kelih suasana dalam syurga, berbagai-bagai nikmat yang Tuhan sedia, Tuhan cedek, dan nak bagi, nak bui kepada orang yang beriman dan yang beramalan soleh dan mati dalam keadaan husnul khatimah.
Juga Nabi kelih suasana dalam neraka, dan orang panggil berbagai seksanya yang Tuhan ada sedia bagi orang yang kafir, yang tak beriman. Ada pun orang yang beriman tapi orang panggil apa? Tidak taat kepada Allah, dan dia pikul dosa pergi kepada akhirat dan tidak dapat ampunan daripada Allah, menyebabkan dia tu kena masuk dalam neraka, dan supaya nak membersihkan dosa yang dia lakukan dan semasa dia hidup di atas muka bumi dulu. Itu dia. Maka Nabi cerita kepada kita akan satu hadis, iaitu Nabi duk cerita benda yang berlaku dengan Nabi sendiri. Nabi kata utli'tu lailatal mi'raj. Nabi kata dimelihatkan daku. Ai tunjuk wiku nampak, wiku kelih. Dah tu dia. Utli'tu lailatal mi'raj 'ala an-nar. Nah, apa Tuhan ni bui aku nampak, Tuhan tunjuk kepadaku suasana dalam neraka. Itu dia. Maka selepas daripada Nabi kelih suasana dalam neraka, maka Nabi cerita kepada kita. Nabi kata, wa raaitu aktsara ahliha, dan aku duk perhati kelih suasana dalam neraka, dah duk perhati kelih, maka aku boleh ambil kesimpulannya, iaitu kebanyakan ahli neraka yang kulihat pada malam tu. Nah, itu dia. Maka gambar hak Nabi kelih pada malam tu ialah akan berlaku di akhirat kelak. Itu dia. Iaitu wi Nabi nampak pada malam tu, wi Nabi kelih. Maka Nabi kata tiba-tiba aku perhati duk kelih suasana, tiba-tiba dapat natijahnya kebanyakan orang yang masuk neraka tu aku kelih tu ialah al-fuqara, daripada orang yang fakir. Orang fakir. Tu dia. Daripada orang fakir itu kebanyakan ahli neraka. Tu dia. Maka perkataan Nabi ni dia panggil muskil sikit. Jadi ada masalah sikit. Kerana apa? Kerana fakir ni bukan daripada dia panggil apa ni? Perbuatan manusia. Bukan manusia kehendak dak. Ada dia. Orang yang Tuhan mempakir, maka dia pakir. Mengkaya, maka dia kaya. Kalau gitu, orang panggil tidak ada ikatan hubungan dengan anak ada. Walaupun anak ada, dia boleh buat benda yang mengkayakan sebab saja. Tapi Tuhan lah yang mengkaya dan mempakir. Maka, apa salahnya orang yang pakir sebab apa dia kena masuk neraka? Itu dia. Lebih-lebih lagi masa tu masa duduk Mekah ni kita maklum lah, kita ma'ruf, kita tahu belaka bahawa masa orang nak Nabi sendiri dan sahabat yang beriman dengan Nabi, tak beberapa orang sahaja di Mekah, kebanyakan tu duduk dalam keadaan susah, dan kebanyakan orang yang beriman Nabi daripada golongan hamba, golongan orang fakir miskin. Itu dia. Tiba-tiba Nabi kata kebanyakan ahli neraka daripada golongan fakir miskin juga, maka para sahabat tak bahasa tak puas hatilah. Sebab apa salahnya? Kami tak ada nak pun kepada fakir. Kami tak sik kepada fakir. Tiba-tiba kami fakir nak kan? Pas tiba-tiba dengan fakir kami tu heboh neraka. Maka dia ke lagu ni, bukan dia. Nah, itu dia. Maka tanya Nabi. Nah, fakir gapo? Maka tanya Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, minal mal. Pakai sini ni hak engkau goyak ya Rasulullah, kebanyakan ahli neraka di akhirat kelak tu daripada golongan pakai miskin tu. Miskin apa? Miskin harta benda ke ya Rasulullah? Itu dia. Maka Nabi kata la, tidak, bukan pakai harta benda, bal minal ilm, bahkan pakai ilmu pengetahuan. Tak ada ilmu. Nah, itu dia. Iaitu boleh ambil kesimpulan pendek-pendek seruk marinya. Nah, orang yang akan masuk neraka di akhirat kelak, nah, hak banyak sekali yang masuk neraka ni. Nah, orang panggil apa? Kita bohlah orang tak beriman, syurga ada orang kafir tu. Kita kira pula daripada golongan orang beriman ni, hak paling banyak sekali masuk neraka ialah orang jahil. Orang jahil. Itu dia. Sebab dengan sebab jahil ni enggak, dia orang panggil tak bertakut kepada Allah. Dia tak bertakut kepada seksa api neraka. Dia tak ada cinta kepada syurga. Nah, itu dia. Sebab tak tahu satu ni ke, ia tak ada amati
Orang panggil nak tunai perintah Tuhan. Dan tak berasa nak buat benda hak Tuhan, orang panggil suruh, tak berasa segan nak buat hak Tuhan lagi, dan tak berasa kata berat apa dia kalau tinggal hak Tuhan suruh. Sebab apa? Sebab dia jahil. Itu dia. Maka orang panggil jahil satu ni anak koci besar yang buat seorang manusia di kalangan kita ni masuk neraka di akhirat kelak. Itu dia. Sebab tu kita orang Islam ni, jikalau kita sungguh-sungguh dan benar-benar nak selamat daripada api neraka, bukan daripada orang panggil rusaklah hidup hari atas dunia pun, nak selamat daripada tu tak lain tak tidak dengan ilmu pengetahuan. Sama ada ilmu agama ataupun ilmu yang bukan agama, semua tu ilmu Tuhan belaka. Itu dia. Bahkan saudara semua nak tak besar tak besarnya orang panggil ilmu ni, jikalaulah kita ni, sebab tu Imam Ghazali rahimahullahu taala dia kata dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata siapa jikalau fardu kata. Misal kata seorang manusia dia ibadat kepada Allah ni sungguh-sungguhnya, maka seolah-olah dia tu malaikat dah. Jadi dia sembah Tuhan seperti malaikat sembah Tuhan. Itu dia. Malaikat ni bagaimana malaikat sembah Tuhan, saudara semua? Malaikat sembah Tuhan ni sembah Tuhan setiap masa. Tidak ada masa, tidak ada luar winati pun yang malaikat tak sembah Tuhan. Malaikat semua ni setiap masa tuk-tuk winati, bahkan sikit daripada winati lagi pun dia duk tergelar dalam ibadat kepada Allah. Tak keluar daripada ibadat kepada Allah. Itu dia. Sebab tu Nabi kita ketika Nabi naik Isra wal Mi'raj, naik langit pertama, napa Nabi kelih para malaikat penuh langit. Tidak ada luas jeka pun, malaikat penuh dengan para malaikat. Nabi kata, maka ada yang sujud, ada yang rukuk, ada macam-macam kelakuan rupa malaikat. Yang pentingnya semua tu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguhnya siapa satu tu para malaikat ibadat kepada Allah. Itu dia. Jadi misal kata ada seorang manusia ni, dia ibadat kepada Allah, dia sembah Tuhan, dia ibadat kepada Allah seperti malaikat ibadat kepada Allah. 24 jam kita kata kita hidup hari ialah ni. Dengan mana? Dia tak ada makan, dia tak ada minum, dia tak ada tidur, dia tak ada panggil kecing berak, dia tak ada buat kerja, tidak buat apa-apa. Bahkan 24 jam tu duk ibadat kepada Allah semua. Padahal ada orang lagu ni tak ada. Tak ada dalam masyarakat kita. Mix semenjak Nabi siapa mana masa kita ni, tak ada manusia yang ibadat kepada Tuhan dengan rupa ibadat tu. Tu dia 24 jam tidak ada orang. Tapi misal kata jikalau ada seorang yang ibadat ke Tuhan lagu tu rupa, seperti para malaikat ibadat kepada Allah, tak ada bukti-bukti. Itu dia. Tetapi Imam Ghazali kata bighairi ilmin, tapi yang ibadat ke Tuhan tu, dia sembah Tuhan seperti malaikat tu, tetapi hak kurang satu yang ibadat ia bersungguh 24 jam tak bukti-bukti tu, tapi dia buat dengan tanpa ilmu, dia buat dengan tak tahu, dengan tak belajar. Cuma tu orang saja. Itu dia. Maka jika lagu tu seorang tu lagu tu rupa perbuatan dia bersungguh ibadat kepada Allah, tak ada bukti-bukti, tapi dia buat dengan tak mengaji, dengan tak menuntut, dengan tak tahu, bahkan sekadar tu orang saja, jawab di belakangnya kana minal khasirin. Nescaya dia di akhirat kelak akan termasuk dalam golongan orang yang celaka, yang rugi, yang diseksa dalam api neraka. Itu dia. Padahal yang ibadat dah tu, sungguh-sungguh ibadat tu. Itu dia. Tapi dengan sebab tak ada ilmu satu ni, maka semua tu tak pakai. Itu dia. Maka comel orang panggil Pak Imam Ibn Ruslan, kata oleh mata Zubat, dia mata fiqh dalam mazhab kita Syafi'i ni 1000 bait, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa-siapa yang taat, yang ibadat kepada Allah dengan tak ada ilmu, dengan tak ada menutup buat dengan tak tahu, maka semua amalan dia tu sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Maka dia ibadat supaya dia tak ada ibadat, dia semaya supaya tak semaya, dia puasa supaya tak puasa.
Padahal dia penat seperti orang puasa, penat sama penat, tapi dia tak ada pahala sebab dia buat dengan tak tahu. Sebab tu banyak lagi lah saudara semua daripada hadis Nabi baik, ayat Quran baik, perkataan para ulama baik tentang masalah dan bahayanya siapa-siapa daripada orang beriman, lelaki atau perempuan yang beribadat kepada Allah dengan tak mengaji. Nah, itu dia sebab tu. Nah, alhamdulillah kita dah setiap hari dah dalam panggil Chong Al-Huda channel ni dah ada beberapa orang orang panggil ustaz atau baba yang mari dari panggil mari bagi ilmu kepada kita, dan bukan di sini saja, bukan Chong ni saja, di sana di sini ada lagi dah kau sebelah malam orang panggil Chong Babozu channel, dan orang panggil di masa yang lain ada baba tu mengajar di masjid tu, ada masjid ni, dan ada lain apa sebagainya. Maka kita boleh ikut maka kita ikutlah dan kita sebar. Itu dia, kita sebar ilmu, pakat-pakat sebar. Itu dia, dengan makna kita pakat-pakat share wisapa kepada orang yang ramai-ramai lagi tu, supaya orang lain tu boleh menuntut ilmu, orang lain boleh mengaji, orang lain boleh manfaat dengan sebab kita kod share saat ni. Maka misal kata besar tak besar pahala pada hak kita, orang panggil pecik ya, pecik di share pun tak kira lah kita dengan Chong Huda ni pun baik, ataupun Chong Babozu baik, ataupun siapa saja, asalnya orang mengajar ilmu agama dah royak benda-benda yang buat kita ni cinta kepada Allah, cinta kepada syurga, buat orang semangat nak buat ibadat. Kita dengar benda-benda yang buat kita takut kepada Allah, takut kepada api neraka, berasa orang panggil tak suka, berasa benci kepada maksiat, kita sebarkan ya cepat. Maka orang lain yang dengar boleh hadir beratus orang atau beribu orang di belakang kita, sama-sama ada masa tu, masa duk laisut ataupun kelis lepas daripada tu. Maka orang lain dapat faedah dengan sebab kita tu, maka semua pahala kita dapat. Alhamdulillah, besarnya pahala. Itu dia. Maka saudara semua, alhamdulillah, maka pada hari ini kita akan mula panggil surat kita akan baca kitab kita. Maka hari ini hari pertama, maka insya-Allah, iaitu kitab ni nama kitab Al-Wasaya Al-Imaniyah. Itu dia, wasiat-wasiat, pesan ni ataupun nasihat-nasihat yang bersangkut paut dengan masalah keimanan. Waktu tambah iman kita, waktu kita ni makin hari makin cinta kepada Allah, makin hari makin cinta kepada syurga, makin hari makin orang panggil semangat nak buat ibadat, makin hari makin orang panggil takut kepada api neraka. Maka usaha pisah orang panggil bersungguh-sungguh supaya nak selamat daripada api neraka. Itu dia. Maka selepas daripada muqaddimah, itu dia, maka dia kata, itu dia, maka kita masuk dalam kitab kita. Dia kata kerana dia kata, a'lam akhil habib, mengetahui olehmu wahai saudara yang dikasihi. Maka kitab nasihat, kitab wasiat, pesan ni, maka dia mula lagu ni dah. Itu dia. Maka dia kata, i'lam, mengetahui olehmu akhil habib, saudaraku yang dikasihi. Gapo dia kata? Annaka wujidta fi hadzal alami ba'da an lam takun syai'an madhkura. Mengetahui oleh kamu, saudaraku yang dikasihi, bahawa kamu ni, kamu ada di atas dunia ni, dalam alam dunia ni selepas daripada kamu tu tak ada. Itu dia. Maka ya, sungguh, jadi kita semua ni sekarang ni kita ada, dan belum ni kita tak ada. Itu dia. Tak ada sesiapa di kalangan kita, dan orang yang belum daripada kita, dan orang yang akan datang daripada kita, tidak ada siapa yang ada sedia kala, tak ada. Kita semua ni yang ada pada hari ni kita dah lalu di atas di kita, tak ada dulu. Lepas tu baru mari ada. Itu dia. Maka betul lah dengan panggil Allah berfirman dalam Al-Quran. Tuhan duk cerita dalam surah Al-Insan. Itu dia, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu dia. Maka ayat ni kata para ulama tafsir ialah kena kepada insan sini, kena kepada Nabi Adam.
Maka Nabi Adam ni asal bagi manusia semua. Maka kita semua ni tak kira lah orang berimeh, orang tak berimeh, orang kulit putih, orang kulit hitam, orang janggut, orang hudung, lelaki, perempuan, semua kita ni daripada Adam alaihi salam. Nah, itu daripada Adam. Maka Adam tu belum tu tak ada. Nah, maka Tuhan lah yang mengadakan Adam. Itu dia. Maka bentuk mengada tu maka Tuhan hurai dalam Al-Quran. Itu dia, bahawa Tuhan perintah kepada Jibril suruh gemik tanah yang duduk ada atas muka bumi ni semua ambil mari dia panggil cekong. Jadi ambil tanah yang bermacam-macam berbagai-bagai. Ambil tanah lemah, ambil tanah kerah, ambil tanah lai, ambil tanah orang panggil beru, ambil tanah yang bahasa putih, dan ambil tanah yang warna hitam, ambil tanah yang warna nak merah, dan ambil tanah tu, ambil tanah ni. Dan semua tu mari supaya Tuhan nak menjadikan daripada tanah yang semua saning tu nak menjadikan Nabi Adam. Itu dia. Sebab tu tak pelik saudara-saudari semua, kadang-kadang kita ni buat jadi masyki. Berasa tak kok mana ni menurung siapa ni, kadang-kadang mari terlintas dalam otak kita. Lagu mana? Misalnya ayah ni orang panggil putih. Itu dia. Isteri dia pun putih. Tiba-tiba anak yang keluar mari hitam. Ataupun orang paling tak serupa. Itu dia. Warna kulit pun tak serupa. Perangai pun tak serupa. Itu dia. Maka menurung siapa? Kadang-kadang tak tanya. Dan kena-kena orang tu wal'iyadzabillah syok pula. Isteri ku zina dengan orang lain apa? Orang pang tak ada kena bergana ni. Ngaku pun tak serupa, dengan dia pun tak serupa. Dan dengan ibu bapa aku pun tak serupa. Adik-beradik tak serupa juga. Mari daripada mana? Itu dia. Maka jawabnya dah. Jangan tuduh isteri kita semacam tu. Bukan jawabnya mari daripada tu ada. Itu dia. Mari daripada tu ada belaka. Maka anak kita tak mesti kena nurung kita, kena meh dengan kita dah. Kadang-kadang nurung orang yang belum daripada ni. Kira kita yang ke-8, yang ke-7, yang ke-10 kadang-kadang ya. Itu dia. Dan benih ni pula dia kalau orang panggil betul lah jikalau dia ni pergi kena tanah yang bahasa hitam, maka dia hitam warna kulit dia, dan kena tanah yang bahasa kerah, maka kerah orang panggil perangai dia. Itu dia. Maka semua tu tanah yang misuan, yang wis seorang tu lembut atau kasar, kulit atau putih atau hitam. Itu dia. Dan segi akhlaknya apa ni, ia ada berkesan daripada tanah yang Tuhan hipung semua kupu ketika nak buat Nabi Adam masa dulu hari tu. Itu dia. Maka kata beberapa orang sahabat, maka daripada sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahawa bentuk buat Nabi Adam ni, itu dia. Maka ambil tanah saning, maka pergi capur dengan air, maka pan, maka jadi selu, lepas tu kerah, lepas tu jadi bentuk orang, lepas tu hasi ruh. Itu dia. Maka kata para ulama, semenjak daripada buat rupa Nabi Adam dah ni, maka duk lagu tu saja dengan tak ada ruh. Itu dia. 120 tahun duk lagu tu saja. Dan kata para ulama, kata orang lain lagi 160 tahun. Lepas tu baru Tuhan memasukkan ruh. Barulah hidup, barulah menyawa, barulah boleh bergerak. Lepas daripada tu, belum tu tidak ada apa-apa. Duk lepas terguling gitu ya. Itu dia. Maka ni pun kita boleh kenal diri kita. Kata kita lagu ni ya. Kita tak sah repang, tak ada sah berasa besar diri lah. Ada dia. Kita tak sah berasa sombong lah. Kita tak sah megah lah dengan apa hak tu hak kita milik. Kerana apa? Kerana kita daripada tanah tu ya. Maka kita jika keluar roh, maka hilang harga kita. Maka hilang kemuliaan kita. Tak ada apa di kita ni. Ada dia. Kalau gitu dia kata, mengetahui olehmu, wahai saudaraku yang dikasihi, bahawa kamu ni adalah ni di alam dunia ni kamu ada selepas daripada kamu tak ada. Itu dia. Kemudian dia kata apa? Wa wujuduka huna, dan bermula adamu di sini ni, di alam dunia ni, bi ghairi ikhtiyarin minka, ialah bukan dengan kehendak kamu. Itu dia. Ya,
Kita ada sining ni bukan dengan kehendak kita. Bukan kata aku nak mari sining, lepas tu aku boleh mari dah. Nah, ada dia. Kita semua tak kira lah. Saya, saudara, saudari, orang beriman, orang tak beriman, orang baik, orang jahat, orang jangan, orang sudah tak kira sesiapa datang ke alam dunia ni bukan dengan kehendak daripada kita dah. Nah, tidak. Nah, ada dia. Sebab itulah kita tidak boleh pilih. Sebab tu sebaik-baik tanah kata kita datang ke alam dunia ni bukan dengan kehendak kita. Sebaik-baik dalilnya ialah kita tak boleh pilih. Mari kita ke dunia ni, kita tak boleh pilih rupa kita. Kita tak boleh pilih masa beranak kita. Kita tak boleh pilih ibu bapa kita. Kita tak boleh pilih kaya pakai. Kita tak boleh pilih warna kulit putih apa gitu gini. Kita tak boleh pilih janggut huduh. Tak boleh pilih. Dan tempat tak boleh pilih tempat. Ada dia. Kalau boleh pilih, nah, kita nak beranak dengan secantik-cantik rupa, secomel-comel tubuh badan, secomel-comel warna kulit, dan nak beranak sebaik-baik tempat, dan nak beranak di masa Nabi bolehnya supaya nak jadi sahabat Nabi. Ada dia. Jikalau boleh pilih, jikalau kita boleh kehendak. Tetapi tidak. Kita mari ke alam dunia ni dengan kerasan. Tak ada siapa boleh pilih. Sebab tu, nah, kita tiba-tiba ada. Setara ni ya tu hawi rupa. Nah, tu dia. Bapa tu kelih kepada ibu, Allah huduhnya ibu aku. Bapa aku pun orang panggil pun lebih kurang tu juga. Lagi pula pakainya. Nah, hitam warna kulitnya, hidung pun kepek, rambut keriting. Orang panggil penuh dengan kekurangan. Sebab tu dalil kata kita tak boleh pilih. Tu dia. Jadi, nah, duk dia kita mari. Nah, ada dia tempat pun tak boleh pilih. Nah, panas, sejuk. Nah, ada tak boleh pilih. Masa pun tak boleh pilih. Nah, masa dulu lama tu. Nah, di kita hidup masa ni dan ada orang yang belum daripada kita dan ada orang yang akan datang daripada kita. Maka semua tu tak kira sesiapa, tidak boleh pilih. Kalau gitu, kita datang ke dunia ni bukan dengan kehendak kita. Tapi kita mari. Nah, kita mari. Tu dia. Kemudian kata pengarang kita, summa anta ayyuhal insan. Kemudian engkau wahai manusia, ba'da fatratin minaz zabani. Nah, selepas daripada beberapa panggil lama daripada masa, saufa tughadiru hadzal alam kadzalik. Kamu akan tinggal dunia ni juga. Gapo juga? Bukan dengan kehendak daripada engkau. Sebagaimana kamu datang dengan kerasan, bukan kamu kehendak tiba-tiba kamu mari, begitu juga hula kelik. Kamu tak kehendak pun kamu kena kelik. Nah, itu dia. Kalau gitu, kita asal dulu tak ada. Hari ni kita mai kenal diri kita dulu. Manusia ni siapa? Nah, itu dia. Kalau gitu, kita manusia ni ambil tahu saudara semua, kita tidak ada pada asal, maka tiba-tiba kita ada. Itu dia satu. Yang kedua pula, ada kita di sini bukan dengan kehendak kita. Nah, dua. Yang ketiga pula, kita selepas daripada ada sini dah ni, nah, itu dia, maka kita akan tinggal pula. Maka masa panjang panak tu, tu serahlah kembali kelik kepada takdir Tuhan sedia kala. Ada dia. Maka kelik ni pun juga orang panggil pun ni keluar daripada alam ni lah kecil mudah-mudah tak? Juga bukan dengan kehendak daripada kita. Kalau gitu, saya dan saudara-saudari semua tidak boleh pilih masa mati. Tidak boleh pilih bentuk cara-cara nak mati. Tak boleh pilih tempat mati. Nah, ada dia. Sebab tu kena kita, nah, ada dia. Mati apa? Mati dah batas. Nah, ada dia emo dengan pelaga, emo dengan kena tepuh. Ada pun orang panggil apa? Rebah situ ya. Nah, mati dengan batah. Dan kena orang mati lemah air. Kena orang mati jatuh ke pangkayu, jatuh kapal tubai. Dan kena orang mati dengan kena tikai, kena bedek. Dan kena orang mati dengan menyakit.
Dan kena-kena orang tak ada kena tiket, tak ada kena bedi, tak ada jatuh pakayu, tak ada kapal tubai, dan tak ada tempuh dia mutu kereta. Dia di rumah tak gerai, mati juga. Itu dia. Mati tanpa sebab. Yang pentingnya mati. Kalau gitu, kita tidak boleh pilih masa, kita tidak boleh pilih tempat, dan kita tidak boleh pilih bentuk cara mati itu. Walau kita kaya nak mati lagu ni jikalau bolehnya, tetapi tidak berlaku. Itu dia. Berlaku kot lain. Kalau berlaku seperti kita kena, alhamdulillah. Itu dia. Kalau gitu, saudara semua, kita manusia tidak ada pada asal, kemudian kita ada. Selepas daripada kita ada di sini bukan dengan kehendak kita akan tinggal pula juga bukan dengan kehendak daripada kita. Kalau gitu, dia katakan fa idza kana al-amru kadzalik, maka jikalau begitu rupa seperti kita ayat di atas ni, fa anta makhluqun. Kalau gitu engkau ni makhluk. Engkau ni benda yang kena jadi. Sebab kamu tidak ada pada asal. Tiba-tiba kamu ada. Itu dia. Lepas daripada ada, kamu kena keluar pula. Kalau gitu kamu ni, orang lain duduk bangkak kamu. Orang lain duduk mana-mana hadirimu ni. Kalau itu mu ni kena jadi. Itu dia. Wa kadzalika ghairuka minal makhluqati. Dan mu tu kena jadi, maka begitu juga yang lain daripada kamu, daripada makhluk-makhluk yang lain lagi. Semua tu kena jadi belaka. Itu dia. Kenapa boleh kata kita ni makhluk kena jadi? Fa innal ma'duma la yakhluq. Kerana benda hak tak ada, dia tak boleh buat. Benda tak ada, maka mustahil pada hukum akal dia nak buat benda lain. Dia tak ada nak pergi buat kerana. Itu dia. Wa faqidu syai'i la yu'ti. Maka apabila seorang ni hilang satu sifat dan satu benda, maka dia tidak boleh buat panggil sifat hak dia hilang tu. Misal kata batu ni, ia tak ada sifat pada dia boleh bunuh orang. Maka ia jikalau ada orang mati tepi dia pun ia bukan yang bunuh. Sebab apa? Sebab sifat batu ia tak boleh bunuh orang. Ia jadi alat dia memik dia bunuh orang itu tak apalah, tapi dia yang bunuh. Orang bunuh bukan batu tu. Batu sifat pun tak ada pada dia. Sebab tu ia tak ada boleh bunuh orang. Sebab tu jikalau ada orang mati tak batas, jikalau sedadu mari ataupun mari tanya siapa bunuh dia ni, jikalau kita kata tu batu tepi dia tu, maka orang jawab tu gila dah. Itu dia. Kalau gitu kita semua ni tidak ada pada asal. Itu dia. Maka benda yang tak ada, ia tak boleh buat benda lain. Itu dia. Itu sebagai kaedah. Itu dia. Walaupun kita tak masuk dalam madah harapan akidah, sebab ini bukan madah dia. Cuma orang panggil sambil yang lalu tu kita hurai sikit sebanyak. Itu dia. Kalau gitu ya katakan, fa idza wujidat al makhluqatu, maka benda yang tidak ada tidak boleh buat benda yang lain. Itu dia. Maka tiba-tiba boleh kita ada, dan makhluk-makhluk yang lain yang ada ni ada belakang kita boleh kelih kiri kanan depan belakang kita, di sana di sini kita boleh kelih. Alimna yaqinan anna laha khaliqan qadiran muridan hakima. Maka kita tahu dengan yakinlah kata di sana tu ada Tuhan yang menjadi. Tuhan yang bijak sana. Di sana tu ada lah. Kalau gitu, ada kita ni dan ada makhluk yang lain lagi, tunjuk bahawa di sana tu ada Tuhan yang menjadikan kita dan yang menjadikan makhluk-makhluk yang lain lagi. Itu dia. Kenapa? Dia kata wa ma min sani'in wa mubdi'in illa wa yadda'i annahu huwa as-sani'u wal fa'il. Kerana tidak ada orang yang bina, orang yang buat satu benda ni, malaikat dia dakwa kata dia buat. Seorang buat umum. Siapa buat? Kita. Oh, siapa ni buat kereta ni comel kita lalu? Siapa ni? Engkau
Nah, tu dia. Maka siapa yang buat orang bangun resort ni comel itu lalu? Nah, adik kita, dia. Semua tu nak royak kata dia ataupun dia sana kepada orang yang buat. Lebih-lebih lagi apabila kita buat sendiri. Nah, tu dia. Mesti kita royak kata kita buat. Dengan makna tidak ada orang yang bijaksana yang mengadakan satu benda, nah, malaikat dia dakwa kata dialah yang buat benda ni. Tu dia. Lepas tu wa yunsibu jami'a ma amilahu ilaih. Nescaya dia sandar semua benda dia buat kepada dia. Nah, aku buat benda tu, aku mengada benda tu. Benda ni daripada fikiranku, akulah outback. Semua yang sandar kepada dia. Tu dia. Maka benda ni lagu, hak ni benda badihi. Wa hadza amrun badihiyun muttafaqun alaih, kata pengarang kita. Maka benda ni apa benda ni? Benda yang orang yang bijaksana ni yang ada kebolehan buat tu benda ni, maka dia sandar semua dia buat kepada dia. Hak ni cerak dah. Tak ada kena ada dalil mari tunjuk dah. Semua tu ya tu dia panggil badihi, automatik lagu tu dah. Nah, tu dia. Kalau gitu, dia tanya pula. Nah, faya tura man minal mawjudina idda'a annahu al-khaliqu li hadhihi al-makhluqat. Kalau gitu, saudara semua dia kata, siapa daripada hak ada semua ni, daripada makhluk baik manusia baik, jinggi, malaikat ni kita bohlah semua benda ada ni. Siapa kata yang dakwa kata dialah yang buat benda ni. Nah, makhluk semua ni dialah buat. Siapa kata daripada ada ni yang dakwa tu. Tu dia. Maka dia kata apa? Wa bil istiqra'it tam li hadzal amri lam najid man yad'i dzalika illa Allah wahdah. Nah, itu dia. Illa Allah wahdah. Kalau gitu dengan tutup periksa, kaji, nah satu persatu duk cari, ada ke tak orang hak dakwa kata dia buat. Makhluk ni dia buat. Cari. Nah, tu dia. Maka tak cari sungguh-sungguh, maka tak berjumpa. Tak ada berjumpa seorang mahbub daripada benda yang ada ni yang dakwa kata dialah yang membuatkan semua makhluk ini, malaikat satu saja yang dakwa. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah satu ya yang dia dakwa kata dia buat. Yang lain daripada tu tak ada siapa dakwa seorang mahbub. Nah, itu dia. Sebab dia nak pergi dakwa lagu mana dia tak ada buat. Nah, kalau dia dakwa pun orang bakit bahung. Nah, itu dia. Bahkan lalak seekor pun dia tak boleh buat. Nah, itu dia. Dehek kayu halah pun dia tak boleh buat. Upu pun dia tak boleh buat. Kalau lukis tu tak apalah, boleh buat lukis tu. Nah, tapi buat rupa sungguh tu. Nah, tak ada siapa yang boleh buat. Itu dia. Apa? Nak dakwa lagu mana? Kalau dakwa sah kata orang nak orang panggil pun nak akad dia, nak muliakan dia. Sebaliknya orang hina dia, orang tuduh kata dia gila pula. Nah, itu dia. Sebab apa? Sebab sungguh hak sebenar pun dia tak ada buat sungguh. Itu dia. Kalau gitu, saudara semua, benda yang ada ni, semua ni, nah, dengan tutup periksa satu persatu, nah, dengan kaji sungguh-sungguh, nah, maka dapat tak ada siapa dakwa kata dia buat, malaikat Allah satu saja yang dakwa kata dia buat. Nah, banyaklah daripada ayat Quran yang Tuhan duk cerita kepada kita yang disebut kata dialah dah yang menjadikan benda tu benda ni semua. Maka setengah daripada ayatnya Allahu khaliqu kulli syai. Nah, bermula Allah ialah yang menjadikan semuanya. Nah, tak kira sama ada alam sebelah di atas yang sangat besar dan luahnya, makhluk lebih banyak daripada bumi ni lagi. Dan yang atas muka bumi ni, le tanah, le laut, le air apa semua asal makhluk ya. Tuhan buat belaka, ya kata dialah yang membuatnya. Maka ayat yang lain, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira. Maka telah menjadi oleh Allah akan sekalian benda dan Tuhan mentakdirkan sebagai takdirnya. Itu dia. Daripada ayat yang lain Tuhan kata
Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Maka ayat ni kita banyak dengarlah, sebab orang panggil pun apabila kita semaya di masjid ke mana jemaah atau imam dia baca. Nah, sebab ni ayat sejadah. Nah, ayat dari surah As-Sajdah. Itu dia. Maka Tuhan kata dialah menjadikan dia panggil pun 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan makhluk-makhluk yang duduk ada di antara bumi dengan langit. Jadi itu nehri dia kata. Dan kemudian dia istiwa di atas arasy-nya. Itu dia. Daripada ayat yang lain, itu dia, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Itu dia. Allah lah yang menjadikan sekalian langit dan bumi dan menurunkan air daripada langit dan mengeluarkan dengan sebab air itu buah-buah daripada pokok-pokok kayu. Buah timunnya kita boleh makan, buah dakam, buah durian, dan buah-buah yang lain-lain lagi. Semua tu siapa buat, siapa mengadakan? Itu dia ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata pengarang kita wal ayatu fi dzalika katsiratun. Dan bermula ayat yang duk cerita duk kecek tentang masalah Tuhan menjadi sifat Tuhan lah yang menjadi sekali makhluk ni sangat banyak dalam Al-Quran. Ada dia. Dan waruwiya an Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dan diriwayat daripada Siti Aisyah isteri Nabi. Jadi Aisyah cerita bahawa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, inna syaitana ya'ti ahadakum. Sesungguhnya syaitan ni dia akan mari jemur kita. Lebih-lebih lagi kita orang beriman ni. Mari jemur kita, mari sama kita. Mari tu apa tu? Fayaqulu, maka dia kata, syaitan tu kata, man khalaqas samawat, siapa yang menjadikan langit semua? Tu dia. Dia siuk dalam jiwa kita ni. Tu dia. Dia nak menwas-waskan kita. Tapi cara dia bijak syaitan ni. Sebab dia tahu kita ada ni lagu mana. Dia lihat kita tak lihat dia. Dia nampak kita tak nampak dia. Itu dia. Maka jikalau kecek betul-betul saudara-saudari semua muslim-muslimat, kita ni bila masa saja jikalau kita perai dengan syaitan ni, Allah kita selalu dah berai betul-betul. Tak ada orang Islam, manusia semua atas muka bumi ni, kalau perai betul-betul dengan syaitan, malaikat Allah. Sebab apa Allah? Sebab dia tahu kita tak tahu dia. Orang panggil apa? Dia bijak hati tipu kita hamak tak ada tipu dia. Itu dia. Maka dia bukan mari tipu betul-betul. Orang yang tak ada tahu gapo, dia tipu betul-betul lagu tu ya. Orang yang pandai, dia ada pen call ada lagi. Siding kocok lagi. Supaya nak uji kita ni, orang panggil apa? Kena siding dia. Itu dia. Kadang-kadang saudara semua syaitan ni, dia tipu kita betul ibadat. Tipu kita betul ibadat. Dia suruh kita semaya itu dia. Tapi dia tipu kita. Bukan syaitan ni, bukan dia tipu kita dengan betul tasawuf semaya saja. Bukan dengan betul kita zina saja. Walau waktu cerak dah daripada tipu daya syaitan, cerak dah. Itu dia. Bukan nak mengisap makan mabuk haya saja. Bukan nak balas takir bunuh saja dah. Waktu cerak dah tu. Tapi kadang-kadang dia bentuk buat baik. Padahal tipu kita tu. Itu dia. Maka saya ingat satu cerita. Benda berlaku masa dulu hari itu. Jadi ada seorang lelaki ni, wajib
musim hujan. Nah, hujan lebat. Ni maksud orang yang rajin lah melazimi masjid. Orang yang hati dengan masjid, cinta kepada masjid. Itu dia. Maka dia bangun sebelum subuh, sedia tebus masjid. Nah, maka mak panggil apa semua. Nah, ambil asmayat, sifat kuat di peru. Ni, nampak suami ni semangat. Laki ni rajin, cinta kepada masjid, ya mari pun ni, mai ikut isteri. Nah, isteri ni. Itu dia. Ya, dia nak sekat orang ni pergi pada masjid melalui isteri. Maka dia kata, abang, sagi abang. Nah, hari lain boleh pergi. Tak pergi semalam apa nak jadinya, apa semalam ya. Paling bukan semata-mata malas sebab ada uzur ni. Agama pun izin. Tak pergi pun tak apa sebab ada uzur. Gapo dia uzur ni hujan ni kelih duk hujan. Nah, sagi abang. Mai di rumah, mai buat apanya? Itu dia. Ya, tu pandai. Tapi suami ni orang yang teguh. Nah, tetap dia. Nak pergi juga. Itu dia. Maka pergi. Maka pergi ni batas ni biar hujan ni maklumlah saudara semua ada hok tempat bluebell dan maka lekat air di batas tu. Tu dia. Maka duk jalan hilik gi mari dan maka dunia gelap. Hujan duk rek-rek. Tas batas ada air, maka berjalan hilik kanan hilik kiri dah licin dem. Kebah tas batas. Basah habis, cemah habis baju. Tu dia. Klik di rumah. Nah, tu dia. Masjid jauh lagi nak apa masjid. Siapa setengah jalan pun tak hafal setengah jalan lagi. Nah, gebah dulu. Klik mari pak. Nah, tu dia. Isteri mengepek duk kata dah. Nah, tu dia. Patu siapa susah? Aku susah. Nah, kena basuh bajumu pula apa gitu gini. Nah, dunia ni panggil duk hujan kata dah. Maka lama tak patut nak orang panggil nak kering. Nah, tu dia. Sebab tu duk ayat dah atas mai di rumah. Tu dia. Tapi suami ni dak. Saudara semua, saudari. Nah, tukar baju nak pergi pula. Yang email dia kuat. Nak pergi pula. Subhanallah. Nak pergi lagi. Bukan kata, tak apa, tak nak pergi. Tak, nak pergi lagi. Nah, tok lelaki ni. Maka tukar baju pos siap pergi. Masya Allah, email dia kuatnya. Hebatnya lelaki ni. Nah, itu dia. Adapun masyarakat kita hari ni, sah kata orang panggil po hujan, tak hujan pun tak pergi. Nah, itu dia. Masjid orang panggil po comel. Ada mozaik pula bagai-bagai, ada mahal, ada gapo dan kena masjid, ada air pula. Sedapnya, tapi tak bahasa nak pergi juga. Sebab email masa ni gak benda mudah pun payah nak buat. Tapi orang ada email kuat, dia benar payah cara mana pun dia nak buat. Nah, itu dia. Maka tukar semua pergi pula dah saudara semua. Berjalan sana dah. Dah hujan duk rek. Nah, itu dia. Maka berjalan hilik kiri, hilik kanan siapa jauh. Lepas pada pak gebos saling cer, dapat gebos saling cer dah lah. Nah, hasil ni lubai ada apa gitu ni. Tapi pergi lepas pada tu tak berapa jakah, juluh lubai lain pula dah gebos tum. Habis basah pula yang kedua. Nah, itu dia. Klik mari ni kau ngepek terus isteri. Nah, itu dia. Tapi adakah dia buti nak pergi masjid subuh di masjid saudara semua? Dah, nak pergi lagi lelaki ni. Masya Allah. Hebatnya. Itu dia. Maka tukar baju pun semua pergi. Nah, pergi ni yang ketiga ni, bob jalan start ada seorang mari. Tak tahu mari mana. Nah, itu dia. Mari pak tu, dia kata, mai kat ni. Tak lagi kat tu lubai tu. Nah, itu dia. Maka orang lelaki yang mari saat ni itulah orang muda bawa jalan kepada orang tua saat ni pada suami yang rebah 2 kali tu. Bawa jalan. Siapa kepada masjid dengan tak rebah, dengan selamat, tak ada rebah dia panggil tak ada licin, dia panggil seperti 2 kali lepas mari dak dah lah. Nah, siapa masjid dengan selamat. Tu dia. Bos siapa di masjid saudara semua. Nah, lelaki suami saat ni nak naiklah mai masjid. Nah, maka orang baik ya hajaklah. Hajak atas saudara marilah bersama naik masjid. Dia kata tak apalah, dia mau naik gila ajak saya sekali. Dia kata mari siapa dah ni naiklah masa maya sekali. Itu dia. Maka orang muda hak tak tahu mari mana saat ni tu. Nah, itu dia. Dia kata ke lelaki, ke suami tu. Dia kata, wahai lelaki, mu tahu kedak aku siapa? Mu tahu kedak aku siapa? Itu dia. Maka jawab, tak kenal sebab aku tak biasa kelih mukamu belum pada ni. Siapa kamu? Dia kata, saya iblis. Allahu akbar. Iblis. Maka lelaki hak ni bahasa hirih lah. Lepas tu
Mu iblis, pakai apa tolongku? Mensapakanku kepada masjid yang selamat. Ia kata, sebab Tuhan henai kau ku napa. Jadi mung ni keluar daripada rumah. Nah, maka merebah tu tiba-tiba muklik nak mari pula tu dengan sebab merebah tu. Uji yening ni mu nak lagi. Dan maka sebab tu Tuhan hapus semua dosa mu. Nah, ada dia. Dan mu mari kali yang kedua dan mu rebah pula. Ada dia. Maka Tuhan hapus semua dosa ahli keluargamu. Mung, isteri kamu, anak semua tu le rumah tangga, Tuhan hapus habis dosa. Ada dia. Maka aku bimbang jikalau mu mari pula rebah kali yang ketiga gak, Tuhan hapus semua dosa ahli kampungmu. Ya, tu kelih syaitan. Kalau gitu nampak zahirnya dia tu luar ibadat tapi hakikat dah. Ada dia. Saudara semua. Maka ni pun supaya itu dia. Syaitan ni yang mari Nabi kata. Nabi kata apa? Ya inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqul man khalaqas samawat. Syaitan ni dia tak ada kanak baik kepada kita. Lepas dia ni musuh kita yang paling nyata sekali, tak syok lagi dah. Sebab kata apa? Syaitan tu aduwwum mubin. Musuh yang paling nyata sekali. Dia tak kehendak baik kepada kita sepanjang masa. Itu dia. Maka dia tanya, ni cara nak tipu kita. Banyak cara. Sebab tu kena beringat. Maka belum saya nak baca hadis sambung lagi ni, saya nak sempurnakan kalam saya di atas tadi. Tak nak kata kerana tak ada sesiapa di kalangan manusia yang apabila nak perang dengan syaitan dengan sengsengna betul-betul dengan kekuatan kita sendiri-sendiri ni, semua manusia Allah belaka. Itu dia. Tetapi kita boleh benih dengan Allah. Itu dia. Sebab tu kita nak perang dengan syaitan ni, kita kena orang panggil pun ambil Tuhan duduk dengan kita. Barulah kita benih. Sebab tu Tuhan hajar. So kita membanyakkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu dia. Tuhan hajar kita, so kita minta berlindung daripada tipu daya syaitan. Anak keluar daripada rumah, nak masuk rumah, Nabi hajar, suruh baca Quran, suruh bismillah, suruh baca qul huwallahu ahad, supaya apa? Syaitan tak masuk dalam rumah kita sekali dengan kita. Itu dia. Masuk jambe, Nabi hajar supaya selamat daripada tipu daya waswas syaitan. Sama ada syaitan lelaki dan perempuan apa semua. Sebab tu saudara semua, kita nak selamat daripada tipu daya syaitan tak lain tak tidak ialah apabila kita duduk dalam jagaan Tuhan, barulah kita selamat. Maka bukan semua orang duduk dalam jagaan Tuhan belaka. Cuma kita yang kena usaha jadi seorang manusia yang duduk dalam jagaan Tuhan, barulah selamat. Maka siapa hak akan dijaga oleh Tuhan daripada tipu daya syaitan ialah orang yang banyak sebut dia. Orang yang banyak sebut Tuhan. Sebab apa? Tuhan kata, siapa yang sebut aku serta dia. Allahu akbar. Maka jika kita nak buat Tuhan serta kita, apa serta kita sini bukan duduk kalian kita, bukan. Ada dia. Serta kita Tuhan jaga kita. Daripada benda-benda tak molek. Tuhan tolong kita. Ada dia. Duk prom semua nak benda-benda baik kepada kita dan nak tolak benda jahat daripada kita. Dan kita nak benda ni ialah kita kena banyak sebut Tuhan dalam hidup kita. Pagi kita, petang kita, malam kita, siang kita kena ada masa untuk kita dengan Tuhan. Kita nak kata la ilaha illallah pun boleh. Kita nak kata subhanallah boleh. Ikut kita suka, yang pentingnya kita sebut Tuhan banyak. Baik, kembali klik kepada ada hadis Nabi kata sesungguhnya syaitan tu dia akan mari jemur seorang dia daripada kita, maka dia akan kata siapa yang menjadikan langit semua? Itu dia. Fayaqul, maka kata seorang hak syaitan mari jemur dia saat ni tu. Itu dia. Kata apa? Allah. Itu dia. Allah lah yang menjadikan segala langit ni. Baik, satu lepas. Pagi tanya pula, fayaqul, maka kata pula syaitan, man khalaqal ard. Patu siapa yang membuatkan bumi ini? Siapa yang buat? Fayaqul, maka kata seorang yang syaitan tanya dia hal itu, padahal tak tahu tak syaitan. Dia tahu tak payah, tak peliklah syaitan tahu juga. Tak tahu dia sampai jadi masalah ni. Apa syaitan dia boleh pelangran, dia boleh ubah rupa. Kadang-kadang main rupa ni, kadang-kadang main rupa ni, dia boleh buat belaka. Maka kita tak akan tahu kata dia syaitan. Malaikat Tuhan lah yang mentahukan kita.
Nah, ada dia. Siapa yang buat bumi ni? Maka jawab seorang, Allah. Itu dia. Lepas tu, hak yang nak mana hak yang nak? Nak sini hak yang nak ni. Itu dia. Tak kalau tanya siapa buat benda ni, kita jawab Allah. Siapa buat benda ni? Jawab Allah. Ni Allah, 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 Allah. Itu dia. Hak yang nak mana? Hak yang nak syaitan nak sini. Lepas tu kata dah, man khalaqallah. Hak ni yang nak ni. Lepas kalau gitu, hak tu Tuhan buat. Hak ni. Lepas tu siapa yang membuatkan Tuhan? Itu dia. Hak tu yang nak tu. Maka jika kita jawab kau lain ke, sudahlah kita kadang-kadang kafir, kita jatuh agama. Nah, sebab tu Nabi kata apa? Fa idza kana dzalik, maka apabila sampai situ, nah, benar ni Nabi royak benar berlaku dah. Patu benar hak akan jikalau berlaku dengan mu. Nah, wahai anak ada, jikalau mu tu duduk seorang diri ke, duduk di mana ke, tiba-tiba terlintas lek otakmu tu, was-was. Siapa buat langit ni? Mu jawab Allah. Siapa buat benda ni? Mu jawab Allah. Maka apabila terlintas lek hatimu tu, siapa buat Tuhan? Tu dia. Maka kamu hendaklah kata benda ni. Nabi ajar kita. Itu dia. Apabila sampai tahap tu nak selamat dari apa tu, kena kata lagu mana? Maka Nabi kata falyaqul, maka hendaklah kamu kata apabila terlintas dalam hati kamu, dalam otak kamu soalan yang kata siapa menjadikan Allah, maka hendaklah kamu kata amantu billah wa rusulih. Aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Itu dia. Maka hadis ni jadi bukti dan dalil yang paling nyata kata Allah lah yang menjadi sekalian benda semua di atas muka bumi ini. Benda yang ada ni Allah lah yang menjadikannya. Itu dia. Dan datang dalam hadis yang lain yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi kata, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti asyaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'idz billah wal yantahi. Itu dia. Maka hadis ni supaya sakninya, tapi nak cara ukarnya kok lain. Nabi kata apabila seorang terlintas dalam otak kepala dia, siapa buat benda ni, siapa buat benda ni, semua tu orang panggil was-was syaitan belaka tu. Maka jikalau siapa tahap suknya, patut siapa buat Tuhan? Maka jika siapa tahap tu Nabi kata maka hendaklah kamu minta berlindung dengan Tuhan daripada syaitan. Kalau gitu Nabi suruh kita kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabi suruh kata lagu tu, patu kerak dah. Kerak duk tetas dalam otak kita, dalam hati kita tu. Duk siapa buat, we kerak sekat tu cukup. Tu cara nak ukarnya. Maka pengarah ahli hadis ni tak lain tak tidak dah sebagai jadi dalil kata tak ada siapa dakwa menjadikan benda semua ni melainkan Allah. Dah siapakah syaitan diri pun dah yang ahli soleh yang tunjuk kata Allah lah yang menjadikan benda ni semua. Itu dia saudara semua. Kalau gitu, kata pengarah kita, fatabayyana lana min khilal ma sabaq, maka nyatalah, zahirlah, jelaslah bagi kita semua dengan benda hak lepas mari dah kita kecek di atas ni tu, anna lana ma'asyiral bashar wa li ghairina minal makhluqati rabban khaliqan hakima. Nyata dengan benda hak lepas mari saat ni, bahawa bagi kita semua ni, bagi kita dan makhluk-makhluk yang lain tu, ialah ada Tuhan yang bijaksana, yang maha kuasa dan yang bersifat dengan sifat menjadi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Allah Subhanahu wa taala wa huwal ilahul haq, maka dialah Tuhan yang sebenarnya. Wala ilaha ghairuh, dan tidak ada Tuhan selain daripadanya. Itu dia. Wa kullu ilahin ghairihi fa huwa ilahun batilun, maka semua Tuhan lain daripada Allah Tuhan palsu belaka. Itu dia. Tuhan hak sebenar, hak semati, hak orang paling satu saja ialah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Tuhan yang lain, itu dia, maka Tuhan palsu belaka.
Maka kita saudara-saudari semua, alhamdulillah, kita orang beriman, kita sembah Tuhan, kita mengaku kata Allah Tuhan kita. Dah di sana ada orang manusia yang jangok pada kita, cilik pada kita, kaya pada kita, dah ragah pada kita, dah bijak pada kita, tetapi mereka itu sembah apa? Sembah batu. Mereka itu sembah apa? Sembah binatang, sembah lembu, sembah kubah. Mereka itu sembah matahari. Mereka itu sembah orang panggil benda-benda yang bukan Tuhan. Padahal dia mau cilik pada kita. Nah, tapi kita semua Allah Tuhan yang sebenar. Ini nikmat besarlah bagi kita. Nah, maka kita panggil puji dan syukurlah kepada Allah yang banyak. Nah, itu dia. Maka ayat apa? Fahni'an wa falahan liman amana billahi ta'ala wa abadahu wa ata'ah. Maka butungnya, butuahnya, benarnya dah bagi siapa-siapa yang beriman dengan Allah, nah, dan ibadat kepada Allah dan tunai dah junjung perintah Allah. Itu dia. Maka sampai sini dah sampai habis faqarah yang pertama. Dah bermula. Itu dia. Maka insya-Allah minggu depan dah kita akan sambung. Dia kata summa'lam akhil habib. Kemudian mengetahui olehmu saudara yang dikasihi sekali-sekali. Ia akan goyak kepada kita insya-Allah. Nah, itu dia. Maka sampai masa bermula, sampai di sini ni dah masa ada lagi lebih kurang panggil setengah jam, maka kita akan buka soalan dah bagi saudara-saudari para muslim-muslimah, ibu dan bapa yang suka nak telefon masuk nak tanya hukum agama, maka insya-Allah benda kita boleh jawab selalu kita jawab, dan benda yang tak boleh jawab kita akan jawab semula insya-Allah pada hari Jumaat atau hari-hari yang lain. Maka bagi sesiapa yang panggil suka nak tanya nak orang panggil apa tentang masalah agama, maka boleh silakan. Dan orang panggil apa ni rakam telefonnya orang panggil nombor tu ialah 092 539 178 ni. Itu dia. Dan dalam komen di bawah tu ada timngan Al-Huda Channel tu jawab ada. Bagi siapa yang suka nak tanya tu ada nombor panggil telefon 092 539 178 ni tu, maka boleh insya-Allah. Itu dia. Maka celah-celah ni jika ada soalan yang dia mau kami mari tu kita jawab bila-bila insya-Allah. Maka kitab kita ni saudara-saudari semua ialah namanya An-Nasaih ataupun Al-Wasaya Al-Imadiyah. Itu dia, tapi dia bahasa Arab tu je. Maka insya-Allah lah kita akan baca kitab ni setiap hari Rabu insya-Allah, dengan izin Tuhan. Jika tidak ada uzur dan apa tu insya-Allah kita akan bersama di sini mula daripada pukul 2 sampai kepada pukul 3.30 tengah hari ni insya-Allah subhanahu wa taala. Maka tengah-tengah ataupun samantara kita duk tunggu-tunggu telefon ataupun komen di bawah ni soalan jika ada agak. Itu dia. Maka kita kecek orang panggil apa bila-bila lagi samantara nanti telefon jika ada. Maka di sini ni sebagaimana kita royak lepas mari dah saudara semua bahawa Chong Al-Huda ni satu Chong lah yang baru tumbuh, yang baru ada lah seminggu lebih kurang baru. Itu dia yang kita ni daripada beberapa orang baba yang diketuai oleh baba bapa kita usaha nak menumbuhkan orang panggil satu Chong yang ataupun satu page yang baik semacam ni dia tahniah nak sebar ilmu agama kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan jadi anak koci atau pintu buka kebaikan untuk masyarakat kita di hari ini dan hari depan. Boleh ukar sikit sebanyak masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Itu dia. Maka ambil daripada hari itu sampai kepada hari ini dengan kita mula dengan tidak milik apa-apa, penuh dengan kekurangan, maka sampai di hari ini alhamdulillah dah datang bantuan daripada beberapa pihak. Orang tu buat sikit, orang ni buat sikit. Orang tu orang panggil apa sedekah dengan orang panggil apa dengan duit masuk dalam banci. Orang ni buat benar ni alhamdulillah.
Nah, itu dia. Maka insya-Allah bagi benda apa dia benda hak kita kekurang, maka insya-Allah akan dibagi, akan dapat supaya kita boleh sebar dengan sempurna lagi masa depan nanti insya-Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sini ada satu soalan daripada dia kata seorang perempuan ni boleh gerbek tak? Nah, dia tanya kata seorang perempuan boleh ke tak dia nak gerbek? Kemudian dia tanya pula soalan lepas pada tu dia kata patu gerbek pasal mana, macam mana yang tuai hak yang gerbek tak boleh makan daging. Nah, itu dia. Maka jawabnya perempuan dia boleh gerbek seperti lelaki, tidak ada beza pada sekali. Perempuan boleh gerbek, lelaki boleh gerbek, perempuan boleh gerbek. Maka niat pun sama ya. Itu dia. Sahaja jikalau kita kami seekor, sahaja aku gerbek. Harapan seekor kami ini kan Allah Taala. Jikalau lembu 7 giyar le seekor, sahaja aku gerbek 1 giyar daripada 7 giyar lembu ini. Akan Allah Taala. Itu dia. Boleh kita nak niat ada macam-macam lah, ada lafaz yang pendek, ada lafaz yang panjang. Dan kita nak niat sendiri pun boleh, dan kita nak wakil orang lain niat kita pun boleh, tidak ada masalah. Itu dia. Maka selepas daripada kita gerbek dah, maka yang cara bagi daging yang paling baik sekali ialah kita bui semua kepada orang. Itu dia. Dengan bentuk sedekah, hak ni wajib mesti kena buat. Dia panggil pot tak banyak pun tak apa, tapi nama kata daging. Dia panggil setengah kilo ke sekilo ke, kepada fakir miskin seorang tak apa dah. Hak lain tu tak ada gapo-gapo. Itu dia lepas dah. Tapi fakir miskin semua boleh. Miskin atik hadiah kepada kaya atik boleh. Itu dia. Maka hak paling baik sekali mazhab kita Syafi'i ni ialah bui semua malaikat sikit ya kita makan untuk ambil berkat dengan daging gerbek. Itu hak paling baik sekali. Yang kedua, kita bagi tiga. Itu dia. Iaitu 1/3 kita beri kepada fakir miskin, 1/3 dengan sedekah kepada fakir miskin. 1/3 yang kedua dengan kita ni hadiah kepada orang yang bukan fakir miskin. Orang yang kaya ataupun orang yang ada yang bukan fakir bukan miskin, kita hadiah ke dia. Dan 1 biar lagi kita untuk makan di kita dan ahli keluarga kita. Itu dia. Adapun daging gerbek hak tak boleh makan ni ialah apabila kita menazar. Kita menazar, maka ni kita tak boleh makan. Bukan kita saja dak. Kita dan orang yang duduk bawah sangat kita. Misalnya kita suami ni kita menazar, misal kata, itu dia. Maka apabila kita gerbek dah, daging tu kita tak boleh makan dan anak isteri kita pun tak boleh makan. Hak dua sangat kita tak boleh makan. Adapun adik kita, dia boleh makan. Dan pak saudara kita, sepupu kita boleh makan, tidak ada masalah sebab dia tak ada duduk bawah sangat kita dak. Itu dia. Kalau gitu, gerbek hak tak boleh makan ni, tuai gerbek tak boleh makan ialah apabila gerbek tu gerbek dengan bentuk nazar. Dan hak itulah hak besar-besarnya. Itu dia. Dia kata kita nak naik umur. Maka hari mana molek dan sepatut. Itu dia. Maka di sini dia panggil apa? Ada setengah ulama yang kata hari Jumaat molek naik umur. Itu dia. Dan setengah ulama kata hari Senin molek. Maka padahal masalah ni dia panggil boleh berlaku hari mana-mana boleh. Tapi hari Selasa ya kurang molek. Hari Selasa tu ya makruh buat benda pada hari itu. Hari lain tu dia panggil boleh berlaku. Tapi jika kita ambil dengan kelebihan lagi, kita buat hari Jumaat ataupun hari Senin insya-Allah. Dia kata duit yang kita dapat daripada jual diri dalam tahun ni kita kena keluar zakat dak? Atau kita kena tunggu keluar tahun depan? Dia.
harta duit yang kita dapat daripada kita jual diri ke, kita jual tanah ke, jual benda lain, tak kira lah, yang penting repang kita dapat duit itu. Maka duit ni jikalau haul kita, sebab ia nak keluar zakat ni dengan dua syarat besar-besar. Yang pertama siapa nisab, yang kedua cukup haul. Nah, tu dia. Siapa nisab ni? Gapo nisab? Nisab ni zakat teh hak agama zakat. Kata siapa-siapa daripada orang beriman, lelaki atau perempuan yang milik harta benda siapa tahap ni kena keluar. Itu panggil nisab. Nah, tu dia. Maka ia berbezalah. Nisab orang panggil padi pasal lain, binatang lagu lain, nate pun kalau kambing lagu lain, unta lagu lain, lembu lagu lain, umurnya dan bilangnya. Kalau harta orang panggil hipung dan nego lagu lain, dia ada cara dia. Kalau gitu zakat teh agama zakat. Hak ni dia panggil tak boleh mana-mana hak ni. Nah, kena turut hak tu saja ya. Tu dia. Yang kedua haul. Haul ni setahun. Nah, haul ni setahun. Jika cukup setahun, tahun ni bukan tahun Hijrah, bukan tahun Masihi, tahun agama Islam, tahun hijrah. Itu dia. Misal kata, maka supaya nak faham dua syarat ni cukup nisab dan haul. Kalau gitu, bilakah nak start haul? Nak mula start tu 1, 2, 3 sebulan, 2 bulan, bila nak mula start? Maka jawab ulama kita Syafi'i ni ialah apabila siapa nisab dulu. Siapa nisab dulu baru start haul. Nah, dengan makna jika kita tak apa nisab ia berbeza daripada masa ke masa. Hal ni ia kembali klik kepada harga mah. Harga mah lah ni harga banyak mana. Maka jika mah mahal nisab banyak, kalau mah murah nisab sikit. Misal kata kalau nisab lemah ni, kalau mah sekut harga 10,000, maka nisab dia 5 cuk ni, 5 kok patut ni. Tapi kita kira mudah-mudahlah, kita ambil 5 cuk 5 kok sama. 5 kok sama kena keluar. Itu dia. Maka jikalau mah sekut ni 10,000, maka 5 kok 50, sama lagi 5,000. 55,000 cukup nisab. Jikalau mah tu 10,000 sekut. Tapi learning ni berapa learning? Dengan khabar kata 20 ni learning. 20 ni. Mas sekuk 20,000 learning. Kalau gitu kita ambil 20,000 gikun dengan 5 cuk 5. Maka dapat duitnya 140 ataupun 145,000 lebih kurang. Itu dia. Maka nak start haul tu kita kena milik duit 145,000 dulu baru start. Itu dia. Dia tak hafal tak start. Tak hafal start. Ada 1,000 tak start lagi. Dan tak wajib kena keluar dak. Nah, itu dia. Tu cara dia. Saudara semua. Misal kata start siapa dah? Start. Patu syarat dalam mazhab kita tak boleh kurang daripada nisab. Dia kurang putus. Misal kata cukup 150,000 duit ada. Orang panggil mula daripada bulan Muharram. Bulan Muharram tak kurang lagi duit. Tak kurang pada nisab. Masuk orang panggil Safar, Rabiul Awal, kurang duit. Tinggal 100,000 je. Ambil apa? Ambil pergi guna semak anak ngaji beli tu beli ni, tinggal 100,000. Putus haul. Dia putus haul. Lepas tu nak start bila pula? Cukup dulu, cukup baru start mula. Itu dia. Maka hak rupa lagu ni payah rupa lagu ni. Itu dia. Sebab tu kita ambil pendapat asal lagi lebih mudah kira. Jadi nisab nak start bila? Start haul nak start bila? Bila cukup nisab. Lepas tu dah cukup start telok siapa setahun kita main kelis duit kita. Hal ni lebih seni hal ni. Hal ni seni. Buat lagu ni lah hal ni seni. Itu dia. Siapa nisab start prop cukup setahun, lepas tu kita main kelis duit ada tu banyak mana. Kalau cukup nisab keluar. Kalau tak cukup tak wajib keluar. Hal ni hak saudara tanya diri kita jual ni. Kalau kita ambil pendapat ni dan kita senda pun sumit pendapat ni lah sebab yang mudah kira. Itu dia. Maka jikalau haul kita start dah tak cukup lagi, maka kita ambil duit diri tu menghipung letu tu.
Hipung dah Zumi sebab hasil lain masuk. Tu dia. Lepas tu jika cukup tahun, kira apa cukup nisab maka keluar. Tu lebih mudah. Dan kebanyakan di hari ni kalau kau Arab lah, saya biasa di negeri Arab, para ulama suat lagu ni belakang. Nah, sebab yang mudah kira. Sebab kalau bahasa kira berpikir kurang maka putus start mula, hak ni payah nak kira. Dekat kita nak kira semua tak apa, tak masalah kira. Tu dia. Tapi kita nak mudah, kita nak start haul, kita cukup dulu start, lepas tu kira cukup tahun dulu dah. Tu lebih mudah. Nah, tu dia saudara semua. Patut. Baik. Ya, jikalau kita ni masuk akhir balik dah, tu dia tanya kata, boleh ke tak kita nak ayah gerbel untuk kita? Dah boleh. Dah, kita serah kepada ayah tolong gerbel ke, misalnya kita nama mak. Ayah tolong gerbel ke mak. Tu dia dah tu. Orang panggil serah ataupun wakil. Serah ke ayah atau wakil kepada ayah. Boleh. Tu dia. Maka nak kata lagu mana? Kata sebab tak masalah. Ayah tolong gerbek ke mak cik. Ataupun saya wakil ke ayah, tolong ayah awin, saya wakil kepada ayah, ayah tolong gerbek kepada saya, lepas tu tolong urus semua. Dia panggil apa? Hak gerbek daripada beli, daripada niat, daripada bagi daging, serah kepada wakil kepada ayah buat belaka. Tu cara dia. Boleh, tidak ada masalah. Tu dia. Jadi ada seorang tanya kata kita nak tanah apa? Nak tanah dia panggil apa di kubur. Maka tanah tu tak usah siapa kata tanah lah, sebab tanah ni dia masalah pula. Tu dia, sebab tanah kubur ni tanah wakaf. Dan tanah tu ia akar pun kadang-kadang menyakiti mayat bawah tu, dia ada akar. Sebab tu ulama kena ulama tu haram tanah pakai oleh kubur, dan kena ulama tu makruh. Tu dia. Lepas tu kita nak si mati dapat faedah ni ialah kita ambil sekadar dahar saja. Ambil dahar pergi pocok di panggil apa di panggil apa? Batu apa panggil? Batu neseh. Batu neseh hak tempat ayah kita ke ibu kita ke, kita gebus situ. Maka di tanah Arab tu ia ada satu pohon yang apabila kerak pak, ia daun tu payah nak pun nak kecup. Hijau semua. Sebab selama mana daun tu hijau, selama tu duk tasbih Tuhan, duk berzikir Tuhan. Maka si mati dapat faedah daripada berzikir. Orang panggil apa ni, daun kayu sat ni. Maka kalau kita sini ni daunnya ia lama sikit nak habis. Orang panggil hijau dia, basah dia tu. Maka kita pergi, jangan ambil daun orang lah, ambil daun kita. Jangan ambil orang, nak ambil orang minta dulu. Dia mau izin tak apa, dia tak izin tak boleh ambil. Itu dia. Maka kita pergi cakap hujung di apa ni daunnya tu, maka kita pergi pocok, orang panggil apa di batu neseh ayah kita, isteri kita, suami kita, adik kita, ibu kita pergi pocok. Tu dia. Lepas tu dia pocok dah tu ikat molek. Lepas tu tak boleh cabut tu, tak boleh cabut. Tak boleh cabut tu baik selama dia hijau lagi. Tu dia kering dulu, hak merah lain mari ganti. Tu dia. Kalau kita buat seminggu sekali moleklah seminggu sekali. Nak pergi ziarah pak cakap pergi cocok di batu neseh tu kelai. Minggu depan mari pula wang dah boleh dah. Wang boleh tukar sebab seminggu ni kering dah. Tu dia maka comellah jika anak ataupun suami, jika cucu buat lagu tu bagus sekali, agung menang. Maka sebab benda ni siapa buat ni? Nabi buat. Nabi buat. Jadi Nabi pada suatu hari Nabi duduk berjalan dengan Abu Hurairah ataupun Ibn Abbas. Maka Nabi kata, mu dengar tak suara? Nabi tanya, mu dengar tak suara? Tanya Abu Hurairah ataupun tanya Ibn Abbas, mu dengar tak suara? Jawab suara sahabat tak ada. Itu dia. Maka Nabi kata, ni suara keluar daripada dua kubur ni. Itu dia. Adapun yang pertama ni, ia kecing tak basuh. Cinta basuh. Maka ulama kata apa? Cinta basuh pada awal ataupun basuh tak cuci.
Nah, basuh repang tiba-tiba keluar pula. Lebih-lebih lagi kita kena orang jatuh yang basuh tua ni peli punah dah kata-katanya. Peli punah. Nah, repang katuk repang tak apa baru-baru ni berapa katuk mah katuk tak lebih dah. Nah, ada peli punah gak katuk dah pun nak titik lagi. Ni repang sebab tu belum nak basuh tu repang ipo wah sungguh-sungguh sekiranya habis sungguh air kecing dalam repang ipo di kemaluan kita baru kita basuh. Supaya apa? Supaya tak masuk dalam hadis ni. Nah, dan yang kedua sebab dia diseksanya, duk tahun-tahun duk jerit-jerit Nabi dengar tu, sebab dia ni pelaga orang. Yamshi bin namimah, duk urat-urat balah kelahi. Tu dia. Maka Nabi suruh ambil batal tamam mari, maka Nabi soyak dua, gi pocok solat ni. Dan Nabi kata apa? Mudah-mudahan pelepas taman selama dia tak kering, dan hari panggil boleh mengkurangkan seksa bagi tuai dua yang dua kubur ni. Tu dia. Maka kita buat benda tu molek benarlah. Orang hak dapat jikalau diseksa boleh kurang. Jika ada lain nikmat dah, maka kau baik lagi. Tu dia. Apa ni? Ada kisah gerbang jika dijadikan binatang itu satu kepala dua tubuh ke mana? Seekor binatang dua orang ke mana? Orang dua orang gerbang seekor kambing gitu ke mana? Soalan dia tu. Ada kisah gerbang jika dijadikan binatang itu satu kepala dua tubuh. Dia tak faham soalan dia. Itu dia. Kalau rupa sanding, misal kata binatang segiye, kambing seekor segiye, ataupun lembu 7 giye tu, segiye tu nah kita orang gerbang dua orang, maka jawabnya tak sah, tak boleh. Sebab satu giye tu untuk seorang saja. Kambing untuk seorang saja, lembu 7 giye tu untuk 7 orang saja. Sekiranya jikalau masuk kursi dan lembu seekor 8 orang, lepas tu niat belaka, maka tak ada sah mahbub. Dah tak sah sama apa kena bingung sebab demo tak berlaku dah. Di mana hau berlaku? Niat lapar orang niat gitu. Nah, tu dia. Maka hau tu peri tu. Nah, jadi sembelih biasa gitulah. Nak gerbang tak ada gerbang, dak kena gerbang semula. Nah. Tak ni pun kita jawab dah tadi. Nah, jikalau gerbang tu hak nazar, gerbang nazar, maka kita tak boleh makan dan orang di bawah kita tak boleh makan. Nah, jikalau tak nazar sekadar niat saja, niat bukan nazar, niat saja, hak tu tak ada masalah lagi. Jikalau sekadar niat tak ada masalah. Tapi jikalau masuk dalam nazar dah, maka tak boleh. Nah, ada dia. Ada lagi soalan ni lagi? Ada komen dah? Ya, telefon tak ada betul ni. Tak ada apa yang pentingnya. Apa ni? Sumut mi kun zina raurura tong tam yang rai. Rau mi kun ma Islam. Jikalau kita tahu kata orang tu zina, nah lelaki dengan perempuan tu zina, tak kiralah di mana-mana, yang penting kita tahu dengan sebab kita kelih nyata yakin kata dia zina, maka kita kena buat lagu mana. Nah, ada dia. Maka saudara semua hak ni kena repang ambil tahu benar-benar. Ada dia. Iaitu zina ni daripada dosa yang tak membahayakan orang lain. Tak sebab curi. Nah, tak apa itu. Jadi dosa tu berdosa lah. Nah, itu dia. Tapi tak membahayakan. Bukan kata jikalau tak bayar ke orang ni, masyarakat ni duduk dalam keadaan dia panggil bahaya. Tidak. Walau benda tu rosak benda tu. Maka kita kena buat lagu mana? Jawabnya kita kena susuk, kena tutup, jangan goyak ke sesiapa. Nah, beramal dengan hadis yang sahih, Nabi kata apa? Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa tudung kejahatan saudara dia, Tuhan tudung kejahatan dia di akhirat kelak. Kita semua ni Tuhan pasal belakang video kita. Daripada beranak sampai mati, gapo kita buat, Tuhan pasal dapat makhluk semua semenjak Nabi Adam sampai kiamat. Maka ada benda baik, ada benda baik akan zahir belakang. Nah, ada dia. Maka maklumlah, tak kira sesiapa, tak ada siapa yang suka nak orang tengok benda hak tak molek bagi diri kita.
Maka jika kalau kita nak lagu tu, kita pun tak boleh nak sebar benda jahat orang. Tu dia. Kalau gitu, tak boleh kita nak sebar benda hak orang lain buat jahat selama tak bahaya dalam masyarakat. Tak kira lah orang panggil apa dia zina ke, dia orang panggil apa dia buat benda lain ke, dia tak semaya ke, jangan pergi sebar kepada orang lain. Nah, kita jika kita nak baik ke dia, kita pergi jumpa dia nasihat peribadi. Nah, hak tu lebih baik. Ataupun kita bakal jika kita sungguh-sungguh nak baik ke dia, kita banyak berdoa dengan Tuhan, ya Allah. Nah, ya Allah, nah selamatlah dia daripada perbuatan itu. Dan kurniakanlah kepada dia taubat yang nasuha. Dan wak dia tinggal benda ni semua, ya Allah. Jadi masuklah hidayat dalam hati dia, ya Allah. Kembali dia kepada agama Engkau, ya Allah. Jadilah dia, ya Allah, hamba Engkau yang soleh masa depan nanti, ya Rabb. Dan mati dia dalam iman. Minta lagu tu. Nah, itu dia. Maka doa saudara kepada saudara fi zahril ghaib mustajab. Kita doa saudara kita dengan tak ada siapa tahu. Kita yang doa. Bukan untuk kita, untuk orang lain. Maka doa ni diterima oleh Allah. Sebab apa? Tuhan malaikat. Apabila kita berdoa apa? Nah, kepada orang lain, maka malaikat kata, amin, 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 walaka mithluh. Nah, itu dia. Maka doa yang malaikat tak amin tu terima dulu dah. Nah, sebab apa amin? Amin ni dia panggil isim fa'il amma juga kita ngaji nahwu. Isim fa'il amma. Makna dia istajib. Ya Allah, terimakan. Tu amin. Sebab tu kita jadi makmum ni apabila tak imam berdoa kita kata amin. Makna apa? Ya Allah, terimakanlah doa sana, ya Allah. Ya Allah, terimakanlah. Tu makna dia. Sebab tu kita kena banyak kata amin. Nah, ni orang berdoa duk dia saja. Nah, kena tolonglah. Kata bakat-bakat kata amin. Kalau gitu, nah kita susukkan. Nah, di sini saya buta. Sebab ada kisah comel yang berlaku di Suria. Nah, yang berlaku dengan Hani. Tapi pada masa tu tak izin kepada kita. Insya-Allah minggu depan saya mai royak cerita Hani, insya-Allah. Nah, itu dia. Dah mawalak soalan pun habis. Dah, itu dia. Maka insya-Allah dah kita sambung semula minggu depan hari Rabu, setiap hari Rabu dan saya akan bersama saudara di sini dan akan baca kitab An-Nasaih ataupun Al-Wasaya Al-Imaniyah, insya-Allah. Nah, itu dia. Maka hari ini sekadar saja dah sambung semula, insya-Allah. Dah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.